Oh, Penang tak datang. 日本語はわからないです。为什么好是这样？我帮你来这边。 Okey, Assalamualaikum dan selamat petang dan selamat datang ke podcast pertama kami, iaitu Dengar Dulu Podcast. Di sini sebagai host. Saya orang panggil Aiman Penang. Next, kita dapat Akak Mas. Hai semua, Akak Mas kat sini. And next kita ada Hai, saya Monica. pembaca berita terkenal kita. Dan finally we have our greatest editor. Jangan macam tu. Oh, dah aku tercakap tak? Tak apa. Hai Daniel. Hai, saya Daniel. Okay, so for today, this is our first podcast. So mesti korang nak tahu siapa kami semua. So, jom start dengan Monica, dia paling terkenal. Nah, terkenal tak? Dia lah muka watak kongsi. So Monica, apa awak buat semua ni? Sebelum awak masuk watak kongsi ni. Cerita lah. Apa saya buat sebelum masuk? Apa Monica buat sebelum masuk watak kongsi? Monica study. Kau kerja dengan papa. Kerja apa? Papa dengan dem. Oh, agak jaga di. Oh, oh risau. Duduk kat rumah, tengok kipas. Jaga kucing, main kucing. Oh, so and who is this mysterious terkata figure, entity, manusia? Cili buat. Akak Mas, ya? Siti editor untuk dekat Watak Putsi ni. And also kadang-kadang boleh jadi content manager. Content manager, kita panggil apa? Content poster. Kan? Kita panggil apa? That job scope kita panggil? Content planner. Content planner tadi aku dah sebut. Yang basically yang menguruskan content lah. Yang posting sekali lah. Posting, captioning. Caption yang pelik-pelik tu kadang-kadang seorang duduk dan bincang. Tak ada. Terbincang. Like Saya suruh tu ni. what the? Okay, Daniel? Oh, ada Tak, lagi. ada lagi nak cakap. Kau ni. Itu je. Oh, yang tu je, sorry. Okay, Dah. Daniel? Aku editor lah dekat Watak Putsi. Baru je masuk. Mungkin dalam sebulan kot. Sebulan kot. Sebulan. So aku tak ada apa-apa buat kat situ. Just editor je. So that's all about me lah. Serius ah. And Ingat. Mandi ni ada. Don't leave us hanging. Dia punya idea banyak idea. Kak Yana dia punya caption semua meletup. Dia ni ada punya idea tu. Mana buat? Luar. Okay, finally. Saya lah kot. Saya orang panggil Aiman Penang. Kenapa orang panggil Aiman Penang? Jangan tanya sebab saya Penang nak mampu Mereka lah kata. Ya. Ayak rambut. Oh. Putih. Okay. Saya, to be honest, saya intern tempat ni. But, turns out, I'm hosting this podcast. And kalau abang dia ni, dia kata dia baru masuk company ni, saya lagi baru. Ni baru minggu kedua saya di sini. And kerja saya banyak cari konten and tulis skrip. Tapi in the end, kita kata proofreading pergi ke abang dia ni lah. Janganlah semua ke aku ni. Sorry lah, tapi abang dia ni mentor saya sebenarnya. Dia. Tok, Monica kan semua umur aku. Sentuh dia. Satu hari. Sentuh dia satu hari. Okay? Okay, semua umur aku. And sebelum ni Monica belajar mana? MSU. Cyber ke? MSU Syah Alam lah. Syaan Syah Alam. Syah Alam. Tak, tapi kat Penang pun ada MSU juga. Saya mohon tu MSU Penang. Okay. Then okay, overall ni lah tim kami Watak Kongsi. Just this is our first podcast. So macam kalau boleh kami nak cakap kami nak santai je.
And like untuk buka bila korang macam bawa kereta ke, duduk baring-baring atas katil ke, maybe somehow workout ke, dengarlah kami. And yeah, so like kami cover berita. Benih, Man. Dah. Senyap, Man. Aku rasa lepas ni kita bagi dia kursi itu je lah kot. Siapa suruh Aku dah senyap. Siapa suruh halau aku pada sofa tu? Ni sofa aku. Sofa abang aku. Dah boleh. Dah, apa dah aku lupa. Nak tanya apa tadi kan? Apa dia? Tak apa, carry on aku lupa. Sebab benih terhilang. So like okay, kami ni company news and macam yang duk carry, yang kita kata bukan carry lah, ini satu team lah. Yang muka watak kongsi ni sekarang adalah Monica tau. So like Monica, apa perasaan hang bila hang kerja kayak ni? Apa macam hang punya ni? Perasaan saya masa awal masuk tu, What are you on? Basically aku nak tanya hang, sebelum ni memang ada buat hosting ke? tak mana. First time in my life. Sama ni saya dah menyanyi je. Menyanyi and Tak okey. menyanyi and macam tak nak nyanyi je. Then kawan ni dia ajak kerja kat sini. Dah kerja kat sini, dia ada benda lain so dia kena berhenti. So saya yang jadi main muka kat sini. Macam Setakat ni puas hati tak? tak. Oh, why? Okay, kenapa tak buat hati? Sebab tak cukup English. Berasa dekat kita punya Kak Mas dengan Abang Nini. Sebab dia orang buat Aiman buat skrip ataupun Kak Yana ataupun Abang Nini buat skrip. Then awal-awal tu mesti kena tanya, macam mana nak baca? Contoh macam berita tentang ada orang kena pukul. Yang mesti kena react depan tu kan. Abang Nini ataupun Kak Mas ni yang Kak Mas. Jangan ada dua ni. Dia tak apa. Teruskan dengan Kak Yana ke Kak Mas ke suka hati. Macam okay, Abang Nini akan cakap, okay, kau kena mula macam ni. Kenapa lah? Dia tak tahu kalau tak ada dia orang ni, buat fungsi boring ke? Ingin boring. Okay, sebenarnya it takes aku take over lah pada sini. It takes almost like 3 months untuk dapat this space. Sebabnya before this is too formal, too ATM kan. Dia terlampau yang macam awal ni, hari ni kita berbicarakan Assalamualaikum dan salam sejahtera, berita hari ini. Gini rupanya. Itu bos setiap kali meeting bos minta jangan lama. Bos minta casual lagi. Kita nak benda yang lagi dekat dengan orang, lagi mesra, lagi cepat sampai dekat orang. So this is what we have right now. Alhamdulillah. And mungkin lepas ni akan berkembang lagi, bro. Yep. Tiba-tiba pakcik ni jadi host tu. Ya. Good. Tak boleh. Aku seorang je boleh jadi host. Okay. Okay lah, tak apalah. Janganlah kita tengok aku ni intern lah. Naik expired lah ni. Baik dah. Expired. Barang cepat expired. Basically, Yana paling lama lah kan kat sini. Aku masuk sekali dengan manager kita. Okay. Ya. Okay. Lama lah kan? Ya. Dah termasuk bos lah. Tak tahu. Kau sekali. Yeah. Oh, nampak sikit. Big Okay. data aku. Dengan kawan lah. Dengan kawan. Okay, so like okay, Orang Penang. kita kan aku dah cakap hampir dah, tak pasti apa kat aku weh. Orang Penang kan? Cakap Melayu. Istay lah. Han cakap Melayu. Ini. Dan demo watashi wa mare wa wakaranai desu. Sebab tu saya cakap. Sebab tu mereka cakap. Tak patut digelarkan sebagai anime. Tak patut. Sebab dia ni orang KL. So like, which is orang Penang tak ada. Nihongo wa wakaranai desu.
不是不好，不是这样。如果你槟榔就是槟榔，如果你槟榔，你就讲槟榔的话过了。 So anyway. Tak ada. Oh, batu. Batu. Ni mana cerita dia ni macam? Tu Penang. Okey lah. Bagi aku Aiman je lah sudah hilang dah Penang tu. Like, Gila sudah. Bagi aku Molika Penang mana? okay. Banyak lah hang. Okay, so like minggu ni kita dah cover je berita. Apa hampa rasa like berita yang paling duk dekat Kuala Lumpur? Saya. Tapi berita tu sampai sekarang jadi macam mana? Macam mana? Sian lain. Oh, kes Ryan tu. Tak jumpa lagi kan dia punya apa? Pembunuh dia kan. Tapi kesian lah. Budak autism tu. Ha. Ingat cerita polis tu lah. Bagi 10,000 bounty. 20. Dah naik tak? Budak polis bagi 20,000 bagi siapa yang boleh membantu siasatan. Jumpa je lain. Pembunuh. Jumpa je lain. Dia dah jumpa dah. Lain. Dah jumpa dah. Dah payah dia. Dia dah jumpa. Like dia punya pembunuh dia. Tapi kesian gila. Dia dah lah autism. Okay. Boleh hampa macam bagi konteks kat aku tak? Apa yang hampa tahu? Okey. Apa dia? Zain Ryan kan? Zain. Aku cerita dia macam aku first case tu pasal dekat ni kan, dekat Damansara Damai. Masalah nak damai. First dia hilang macam tu. Kau tak tahu kan kes ni? Aku tak pasti, aku tak. Okay. Dia hilang. Berapa minggu Seminggu 2 minggu 2 hari. 2 hari. 2 hari hilang. Hari ketiga operasi mencari dan ditemui meninggal dunia dekat anak sungai. Tepi tu juga. Ya. Ada macam betul-betul obvious kesan dibunuh ha? Waktu physically based on apa yang baca dan research untuk buat berita lah. Physically dia orang jumpa flow dia adalah budak ni balik daripada sekolah. Mak dia pick up dia dan mak dia naik dulu. Anak dia dekat belakang je. Dan mak dia toleh-toleh dia hilang. So Dan nak cerita lah. naik ke rumah. Dia kata mainan tu. Naik ke dia punya blok. Apartment. So macam jalan kaki lah. Ya, jalan kaki naik tangga, menaiki tangga naik ke rumah dia. Dan mak dia macam tengah pegang barang lah. Toleh-toleh anak dia tak ada. So, dia orang tak boleh lodge the report yet. Report hanya boleh dibuat selepas 24 jam kehilangan. Tapi, basically operasi mencari tu dah bermula daripada detik mak dia sedapnya anak dia hilang. Okay, faham. Lepas tu operasi mencari gini gitu, mak dia dah buat family dia lah. Aku tak sure mak dia ke family dia yang host the orang yang report. Report dah dibuat dan gerakan mencari dah dibuat dan dia orang masuk hari yang kedua, kalau tak salah aku, dia orang dah pergi check dari rumah ke rumah. Dan kawasan yang mayat Zain Ryan dah ditemui tu pun sebenarnya dia orang dah jalan dah kat situ. Dan dekat situ dia orang jumpa Zain Ryan terbaring macam tengah tidur sebenarnya dekat tepi sungai ni. Lepas tu dia orang dah lalu dekat situ 2 kali. Dan kali yang ketiga dia orang lalu kat situ ketiga. Tak sure dia punya berita macam mana dah. Sebab kita ada series of Events. benda-benda yang berlaku lagi selepas kes Zain Ryan ni. Dia orang jumpa Zain Ryan dekat tepi sungai tu dan bapa dia tak boleh terima kenyataan sebenarnya. Dan bapa dia terlampau ikut emosi lah itu macam bapa dia termaki. Kalau korang tengok lah dia orang punya viral punya video tu. Dan bawa ke hospital. Time tu dia orang dah sedapnya Zain Ryan ni dah tak bernyawa. Just tinggal jasad je kat situ. Bawa ke hospital. Hasil bedah siasat baru tahu yang sebenarnya ada kesan macam Pulang. apa
Jerut. Jerut dekat bahagian leher. Dan on the next day tu dah proceed untuk perkebumian. Dan sampai sekarang lah tindakan polis ambil ada buat DNA check. Lepas tu jumpa stokin dalam tempat tapungan air yang dekat-dekat dengan situ. Dan go on so forth. Bawa anjing pengesan lah, apalah semua dekat situ. Sampailah ke series yang dia orang bagi bounty Ya. 200,000. 20 20,000 untuk Sabri, Zain Ryan dan pembunuh Zain Ryan. Tapi ada Aku jadi seperti Weh, aku punya kerja ni cabar lah ini. Oh, simpan lah. Saya kau Yana tak berani ni ada bagaimana. Ada member juga. Tapi ada spekulasi mengatakan ada spekulasi yang gelak kata masa dia pergi tempat yang Zain Ryan info tu dia tak ada. Dia belum lagi pergi dalam rumah rumah Zain Ryan untuk check. And bila keluar, ini saya tak tahu apa saya kata. Just macam Konspirasi teori dah. macam apa orang kata? Gosip. Spekulasi macam tu lah. Bila je orang kata orang nak check dalam rumah Zain Ryan tu, suddenly mayat Zain Ryan dah dekat tempat dia. Faham tak? Tempat yang tu. So spekulasi dia cakap macam orang ni macam cakap apa? Shock mencurigai benda yang Mereka curiga keluarga dia sendirilah. sebab and And apa? satu lagi, budak tu bukan sahaja lepas pada siasat, budak tu bukan je ada kesan kat sini. Budak tu memang ada kesan pukul. dia Abuse lah. Yes, abuse. Ada kesan pukul yang lama apa tu. Yes. And orang buat sebab dia kan autism yang jenis tak boleh nak bercakap. So even though dia kena pukul ke apa ke, dia tak pernah mengadu. Yang tu lah yang fit towards the konspirasi tu. Yes. Sebab lepas pada siasat dekat badan ni memang ada yes, di mana part. Okay, apa penampakan dia ni? Salah. Tapi tu gosip kan. Tu gosip je. Minta tak elok kan macam bayangkan lah mak. Yang tu gosip. lepas tu bukan gosip lah. Oh, itu real lah. Lepas pada siasat tu memang ada lepas-lepas. Dan gosip is yang Mopok dah. family. Lepas mayat tu. Dan pada aku salah lah tak cakap. Kan kalau aku cakap sendiri like benda tu nanti orang tak akan setuju. Sebab benda ni macam boleh jadi. Sebab banyak kes macam tu. Tapi kita tak cakap parents ataupun keluarga dia orang yang bersalah. Ya, biarlah polis akan lakukan siasatan. Dia orang punya kerja, dia orang punya part. And apa yang aku pasti one day nanti korang akan terbongkar lah. Sesiapa saja yang komplain. Kita ni macam ingat tak dulu, tak tahu tahun 8 seorang budak perempuan hilang. Empat saya ni tak kisahlah ada seorang budak ni yang tak jumpa ikan mereka lah. Okay. Tak. Nurin kot. maybe dia tak dijumpai sampai sekarang. Syahid Nurin yang dijumpai. Tapi dah Dia Kan disopatkan dan yang bapak dia cukup 14 tahun ke 24 tahun ke tahun berapa tahun ni yang bapak dia tahun lepas tahun ni. nak kena cerai. Oh, to be honest. Kata spekulasi bukan nak menyetujui spekulasi tu, tapi tengoklah kes dekat China. Bapak wang Ya. right. Yang tu dia berkait dengan yang cerita apa budak perempuan ni mana? Tak. Bukan ni kat China ni bapak dia buang anak tu sebab nak kahwin baru. Okay. Apa sebab yang budak perempuan kat Malaysia tu, adakah sebab dia sama macam Cina tu? Ya, tak. Tak sama. Just reminder lah, mengingatkan. sebab dia nak kahwin. Ya, sebab dia nak kahwin dengan girlfriend. Girlfriend dia cakap, aku kalau nak kahwin aku tak nak ada anak. Aku kalau nak kahwin aku tak nak ada. Let's go there. Baby glow. So, ya sebab mereka kan bukan Islam man. Oh yang ni Oh, what is it? Oh yelah dia ni. Oh dia ni. Yang ingat.
aku juga kena buat pattern. Kita kena ada Tu saya cakap kalau tak ajak. Ni tak tahu mana jadi. Okay. But yeah, okay. Tadi cakap pasal budak baby tu kan, yang ada seorang lelaki kat China sanggup buang 2 baby. Maybe 1 tahun dengan kecil lagi lah. Dia Ya, sanggup baling 2 baby daripada tingkat 15 bawah. ke bawah sebab nak kahwin baru. Sebab girlfriend dia kata nak kahwin je. Apa? Tak nak anak. Tak nak ada anak. Beban, tak nak ada beban. Dia ingat dia boleh start hidup dia baru kot. So like benda tu tak masuk akal lah. Benda tu tak ada perikemanusiaan anak dia sendiri kot. like Statement hanya beban ni. Kalau korang dengar lah berita ni, ada influencer Malaysia yang cakap dia orang memang tak nak ada anak. Ya, child free. Dia orang cakap anak ni beban. Tak, pada dia aku suka sabar lagi aku cakap penting lah. Okay. Lepas tu Kat mana kita tadi? Aku. Okay. Basically aku baca headline je. Sumpah aku baca headline dengan ni. Tapi netizen semua bash lah sebenarnya. Yelah. Sebab anak tu rezeki kot. Dia punya statement adalah tak perlu rezeki anak. Kami tak nak ada anak sebab anak tu beban. faham. Boleh yang tu artis ke influencer? Influencer kan cakap tak nak ada anak kan. Tapi ada satu lagi influencer. Tahu kau pernah dengar tak? DMA Islam. Boleh dengar tak? Influencer agama. Dia tak bukan. Dia TikTok punya. Aku rasa dia tak sekolah college kot dia. Dia influencer walaupun search nanti ada nama dia DMA Islam. Dia cakap dia memang stick kan daripada awal. Dia kata dia nak kahwin 2 and dia nak 13 orang anak. Acik dia banyak. Weh, kaya mat. Dia nak 13 orang anak. Okay. So dari 1 bini 7 Lebih kurang lah. Dia tahu lah calculation macam ni. Kalau 1 bini kosong dan 1 bini 14 mampu. Dia tu silap fakta. Bukan influencer Malaysia je. Influencer Indonesia. Okay. Bila orang cakap jangan baca headline je. Dia berita je. Betul. Kena gaji tu. So yang pasal budak yang taklah budak. Aku rasa dia popular sebab dia pernah masuk Azri Walter punya podcast. Dia TikTok influencer DMA Islam nama dia. Dia cakap benda tu. Dia nak 13 orang anak. Kalau pendapat kau like pendapat kau macam mana? Oh, okay. Budak ni yang Wow. Yang dia Dia terlampau alpha kan. Dia cakap, aku nak kahwin, aku kahwin lah. Kahwin lah 2-3 Dia baru cakap lah. Statement nama dah. Statement dia. Bagi jangka tahun. Tahun ni je. Tahun lepas. Tahun lepas. Like that lah. Punya. Baru tengok Andrew Tate. Basically. What? Andrew Tate. Kenal tak? Dia tak kenal kan Andrew Tate? Ya betul. Andrew Tate ni macam influencer daripada luar negara lah. Dia blacklisted influencer. Sebab apa idea yang dia bagi ni actually macam kita kata information hazard. Ni ke? Ni siapa ni? Siapa tu? Tanya apa? Yang bagi Andrew Tate shopping. Bukan. Andrew Tate dia tak ada rambut. Dia like badan besar dan dia kickboxing asal dia. So point dia like Andrew Tate dan dia like macam dia tak adalah tarik inspirasi daripada Andrew Tate tu. Dia adalah pegangan dia sendiri kan. Tapi apa point dia cakap dia nak 13 orang anak. And tu pun netizen ada yang kecam lah. Ada yang cakap macam nanti apa anak ramai kau tak boleh bela lah like that lah. Tapi apa pandangan kau orang terhadap statement like 13 orang anak? We're not talking about Andrew Tate kan sekarang. Nah. Kita cakap pasal that idea 13 orang anak. Budak yang cakap DMA Islam tu 13 orang anak. Dia nak kahwin. Memang dia cakap dia nak kahwin 3 ke 2 ke, and dia nak ada 13 orang anak. Pendapat aku kahwin 2 kalau nak 13 orang anak tu bos kesian lah bini dia bagi 4 habis. Dah lah. Anak perempuan tu beranak 7 kali ke? Ke? Banyak. Okay. Kau mau aku kat sini. Okay. Kalau dia tak mau kahwin banyak, turunkan bilangan anak dia. Tapi dia nak 13 juga. Dia nak 13. Dia nak 13 dan dia nak 2 bini.
Dalam goals dia tu adalah 13 orang anak. 13 orang Tapi anak. orang kecam like cakap kau takkan boleh jaga like macam tu lah lebih kurang lah. Okay, dia depends on the person. Kita tengok lah, apa nama dia? Panggil Ya. dia Okay, Demar. Kita tengok Demar tu. Demar tu kita tengok lah, dia tu jenis orang macam mana. Jenis boleh harap ke, nak kahwin for the sake of like syong-syong ke, nak kahwin for the sake of kita kata tanggung orang ke. Sebab dalam segi Islam, niat paling halal dia kahwin sebab nak tanggung perempuan ni. Bukan nak kahwin sebab nak syong-syong je. So like, kalau banyak anak tu, kita kata yang tu pengujian kesabaran lah. Sebab banyak orang keluarkan statement yang 13 orang anak ni kau takkan boleh jaga boleh 13 anak. Sebab like ramai kan. Tu lah. Kalau Yang pada Oh, yang panas-panas tu sila sejukkan diri, beritahu apa yang perlu nak beritahu. tak, sini dia kalau opinion tu Walika lah. Kalau dia kata dia nak kahwin dua tu, pastikan dia cari bini tu sebelum dia kahwin dengan bini dia tu. Pertama tu, tapi dia punya statement dia memang nak kahwin dua serentak. saja ke? Dia cuma cakap 2 bini 13 orang anak. Oh, memang dia kata serentak. Tak. Dia just Tak, dia tak mention pun. That's right. But if dia tak kahwin dua sentak tu, before dia kahwin dengan bini first tu, dia kena bagi tahu niat dia. Faham tak? Okay, faham. Contoh lah, contoh saya nak kahwin dengan Kak Yana. Contoh lah, saya ni lelaki. Dan sebelum saya kahwin dengan Kak Yana. Sudah. Banyak kali dekat ni. Saya kat dah. Okey lah. Kalau saya kahwin dengan Kak Yana, saya ni lelaki. Sebelum kahwin saya akan tanya, sebenarnya saya nak kahwin dua, saya nak ada anak 13 orang. Dan jawab saya nak 7. Semampu yang awak boleh. Kalau awak boleh bagi saya 13, saya tak nak kahwin lagi. Kalau perempuan tu okey lah. And pasal netizen kata takut dia tak boleh apa? Handle lah, tak boleh tanggung lah, tak boleh nasara lah. Tu hubungan dia sebab dia tahu kata dia mampu, dia tahu kata dia boleh ni. So tu up to dia. Faham tak? Dia kata okey aku boleh 13 anak. Kiranya dia boleh mampu lah. Faham tak? Ya, betul. Yana macam ada nak cakap something lah. Mata tu tajam lah tu. Aku sebenarnya memilih untuk tidak berbicara tentang benda ini sebab dia terlampau alpha. Oh, Dia terlampau alpha yang dia cakap aku nak 2 bini dan dia nak 13 anak. Dia tahu tak? Kos tanggung anak sekarang. Ini memang tahu. Kos tanggung anak sekarang. Budak je. 200,000. Anak Dah saya baca. orang. Budak. Bawa budak. Dia punya pampers. Dia punya apa ni. Kalau contohnya dia kahwin 2 serentak. He'll be able to find the household. Sebenarnya dia kena ada 2 rumah. Sebab dalam yang aku tahu, kalau bermadu tak didalapkan duduk dalam satu rumah. Ya, betul. Untuk mengelakkan rasa cemburu gini gitu. Aku tak arif bahagian tu. Dan aku tak harap benda tu. Aku tak menentang poligami. Tak. It just bukan akulah untuk diletakkan dalam situasi tu. Kalau untuk 13 orang anak, healthy able untuk keluarkan seorang 20,000 sebulan. Contoh yang kita letak lah. Seorang 20,000. Gaji berkaji. Okay. Kurang-kurang untuk jadi bapa kepada 13 anak. 50,000. 50,000. Kurang-kurang. Seorang anak pun perbelanjaan seorang anak lebih daripada RM1,000 sebulan. So, kalau dia mampu, kalau dia sekat dia millionaire, dia claim diri dia millionaire kan? Mampu macam mana? Dia mampu, then okay. Okay sahaja. Faham. So basically, kalau dia boleh buat-buat lah. Tapi pada aku apa benda tu like tak payah orang Kelantan panggil tak payah gocok lah. Tak payah gocok tak payah buat. Password. Yo weh, dia ni biar aku elok kot, aku handsome kot. Kalau orang kahwin dengan aku, dia untung kot, senang kot kerja perempuan. Dan Imran Bat kata, sebab tu bang kau kena sorokkan diri kau. Sebab apa? Sebab kau kena susahkan perempuan. Imran Bat kata. Imran Bat kata kan?
Dia boxing ke? Boxing Tak. Dah, dia ada lah learn martial arts macam tu lah. Oh, I think Ni apa? he's Andrew Tate. he's an athlete. Mungkin lah. Itu kan? David. Oh ya kan? Ya tengok. Kan jumpa. Sebab pada pendapat aku, like, aim dia kalau dia nak 13 orang anak, Tuhan akan bagi apa yang dia mampu. Ya. Pada aku lah. Ya. Kalau kata memang Tuhan bagi kat dia 13 orang anak. Memang Tuhan bagi dia 13 orang anak. Tapi dengan macam kita cakap, macam Yana kata tadi kan, macam Yana cakap tadi, kita gaji pun berapa, nak tanggung anak berapa, tapi Tuhan bagi tu mesti sebab dia mampu. Sebab mungkin dia adalah seorang suami yang ada critical thinking tu. Bila macam mana dia nak sara anak tu, mungkin dia balik ke kampung pergi memburu ke, nak jimatkan kos. Mungkin dia dah tahu. Tapi depends lah kat dia. Tapi hari tu kan, aku ada baca satu headline menarik lah. Ada kes pukau 10,000 orang hilang. Lah, 10,000 orang hilang. Oh. Bukan 10 orang, sebab apa? Weh, aku silap baca headline lah. RM10,000 hilang. Oh. Tak habis lagi, sabar. Aku nak dengar pendapat dia dulu. Kau sabar dah. Macam tu lah, lebih kurang lah. Basically macam tu lah. Sabar. Basically Penting lah. like that lah. Tak apa. Aku punya dah habis lah. Okay, hari tu aku ada baca satu headline baru ni. Kes pukau 10,000 hilang. Tapi aku tak baca lah. Ni apa dah baca lah. Ada. Tak. Benda ni kita orang tak baca. Benda ni kita orang nampak kata. Benda ni saya dengan Abang Dini nampak dekat TikTok. Dia lalu lah, dia dah tukar video. Pakcik ni tak salah hilang kot. Pakcik ni hilang dan bila dia jumpai dia cerita lah kata duit 10,000 dia tu hilang. Dia kena pungkau lah macam tu. Kami tak, kita orang tak ni sangat What the heck? Dia kena bukau. Duit 10,000 hilang. Maksudnya dia kena tinggal dekat Maran kan, dekat Pahang. Kereta pun kon. Nak. Tahu lah, kereta tak tahu lah. Dia dalam kereta. Kita tak tahu, tak baca penuh sebab kita just nampak. Baru je nampak. Like 10,000 hilang. Kes bukau. Oh wait, guys. Tadi kan, like apa pernah tengok kan yang tadi aku tengok Jabatan Pulau Pinang ada macam satu couple kan naik motor, duk pukul orang like penunggang motor lain. And betul bila dapat tangkap dia, like thank God lah depa dapat tangkap this couple. And couple tu perempuan tu ada kad OKU. Okay. So macam by law depa tak boleh somehow denda perempuan ni. Oh tak, kenapa pula? Sebab dia ada kad OKU. For some reason that card protects her against the law. Kalau macam tu je mah dapatkan kat OKU. Bukan. Aku nak daripada kat OKU aku nak tu kat. Astaghfirullahaladzim, tak boleh sebut benda ni. Tapi kad kuning pesakit sekretari. Dan yang kalau kau nikah orang pun kau above the law. Aku takut dengan statement ni. Astaghfirullahaladzim, tak nak. So dia selagi dia tu tak mati kita boleh tikam lah. Tak lah. Kalau kau dah ada kad tu, obviously dah macam kau bunuh sebab kau tak waras. Tak nak. This dead kad kau. Sorry ya. Contoh lah. Aku betul-betul dendam dengan Iman. Aku pisah kereta aku buat gila. Buat gila dan aku dah dapat kat kuning. Mati. Tak jawab. Oh, kalau macam tu kena Aku ada idea sekarang ni. takut. Okay. Why? Apa Monica? Apa pendapat? Aku setuju yang part kena kad OKU untuk elak. Kalau jadi highlight, kad OKU untuk elak hukuman. Ingat kes yang A1 way atas highway? Weh, jangan cakap satu lah penodok. Wait, tu kes apa tu? Marah dekat Penang. Ada seorang di penunggang motor. Penunggang motor meninggal sebab this girl langgar sebab dia one way, dia atas highway. Okay. Dia punya arah jalan dia belah sini. Memang one way. Dia one BMW kan? Ya. BMW dapat kat OKU apa berjadah. Oh, tak. Sorry lah potong. Kes tu panas gila. Tapi time tu aku bukan membaca berita. Time tu aku dapat baca berita. Pecah kamera.
Kau bayangkan, kalau kau OKU, kau ada kat OKU, kenapa kau kena... Okay, disclaimer, kami tak benci OKU. Okay, just disclaimer lah. Kami tak benci. Bukan pasal OKU tau. Dia pasal kenapa bila kau dalam lorang, naik mahkamah apa semua tu, tiba-tiba muncul kat OKU. Tak. Kalau hang OKU, kenapa kat kereta tu tak ada stiker OKU? Tu dah satu kesalahan lah. Kalau kau OKU, bapak kau boleh bawa BMW. Biar tu aku tengok. Sorry lah, bukan nak kau OKU. Tak. Faham. Ini dapat point tu lah, dapat point tu. Faham Dapat point faham. tu dah. Faham tak? Faham apa yang... Bukan rendahkan tapi mesti takut. Betul tak? This is a podcast cancel. Kalau kau OKU, kenapa kau tak bawa orang sebelah kau? Dia OKU pembelajaran. So benda tu basically kena ada orang dia ada sedikit masalah untuk memahami macam mana dia boleh ada lesen. Macam mana boleh lesen? Yes, kita ada persoalan, banyak persoalan kat sini. Macam mana dia boleh dapat lesen? Mungkin dia ada masalah pembelajaran tapi dia able untuk dapat lesen tu. Dia legally driving. Tapi kenapa lepas dapat pertuduhan baru keluar that card? Betul. And satu benda lagi, sorry. Tengok macam OKU betul-betul yang kat atas jambatan. Baru-baru ni yang dia libat, dia paling pasiak kan dia lain. Even though dia memang betul-betul OKU, dia still didenda RM2,500 per orang. So kiranya yang bawa motor tu pun kena bayar. Then why dia ni bawa BMW dah bunuh seorang, lepas pembicaraan baru keluar les kat OKU tu. Kenapa dia tak kena apa pun? Dia kena. Aku nak kena buat set. Aku macam tak boleh lah bila aku dengar berita tu hari tu. Aku macam By law macam benda-benda kat OKU ni macam tak fair. dia tak fair. Tak fair sebab bukan kita nak go against dengan orang OKU. Ya, orang OKU berhak dapat dia punya kad KU. Okay. Kita tak salahkan OKU tu sebab dia OKU. Tapi andai katalah kalau OKU tu membunuh ataupun menyebabkan kemalangan yang teruk ke, siapa nak salahkan? Like bila fikir macam kita tak tahu. Tak, masalah sebab diorang boleh lawyer diorang boleh gunakan alasan OKU tu. OKU lembab lah ataupun ni lah tu lah. So Maybe yang tu dikira sebagai kita kata loophole lah dalam undang-undang. Okay, so, kalau orang cakap yang OKU is above the law dekat Malaysia. Jadi ada satu kes lelaki OKU Malaysian, dia Malaysia, dia orang Malaysia yang digantung sampai mati dekat Singapore. Sebab tu baru ke lama dah pada dia tahun 2020. What did he do? Okay, basically dia bawa dadah jenis heroin hampir 43 gram semasa masuk ke Singapura. 43 gram. 43 gram. Dia OKU jenis apa? Sebab ni masalah pembelajaran juga kalau tak salah aku. Yang dia ada keluar Malaysia ada keluarkan satu petition untuk selamatkan dia daripada hukuman mati dekat Singapura. Tapi malangnya kalau tak salah aku memang Muhammad dia kena gantung lah. Sebab memang it's a fine offence untuk bawa dadah masuk ke Republik Singapura. It very is. Kita kadang-kadang setengah orang menggunakan kat OKU ni untuk ambil kesempatan. Kita takut yang I mean, Macam yang saya cakap, saya nak membunuh, saya ada dendam. Lepas tu saya Depa nanti print scan hang. Depa nanti print scan hang. Otak normal. Ada miskin ni. Nanti print scan kalau OKU kebodohan. OKU kebodohan. Saya pembelajaran. Tahan. Sabar. Try me lah. Ni bukan phone aku. Aku betul-betul bak kat kuning lagi. Sabar. Tidak. Cakap pasal kereta ni, apa ada kereta idaman ke? Kalau aku mungkin nak pakai kereta Corvette ke. Aku ingat aku nak pakai kereta Corvette. Itu idaman lah.
Itu supercar. Kalau bukan supercar, Bufori. Pernah dengar tak Bufori? Tak jadi dua-dua kereta ni sumpah tak pernah dengar. Belum lagi. Bufori ni dia macam level Rolls Royce. Tapi Bufori ni lebih like rupa dia nampak macam lagi antik. Macam mafia punya looks like kereta zaman English style yang zaman dulu ni. So time bawa dah pakai suit lah. Pakai slipper. Seluar pendek, slip belt. Aku belakang. Singlet. Singlet. Tadi lah singlet pun. Ada agak driver depan keluar. Itulah kereta idaman aku lah, Bufori. Malaysian punya. Oh, brand tu Malaysia. Brand Malaysia. Bufori tu. First time aku tak pernah dengar kan. Kita pernah nampak kan. Brand Malaysia. Apa tak? Bufori. Back check. Bufori tu brand Malaysia. Owner dia daripada Australia. But dia memang bertapak di Malaysia. And Malaysia like somehow macam mana tak ada collaboration bagi dana ke something. Ni kita dari zaman dulu ni. Depan Merdeka. Macam Lepas Merdeka lah. Okay. macam aku punya kereta yang hari tu. Yang dia bawa limo tu kan. Naik dia lebih kurang lah 7 Aiman. Bentuk kereta dia very epic part. Okay, kereta yang kalau tak silap aku nak Bufori Geneva kot tak silap aku. Tak mahal sangat 1.5 million. Astagfirullah. Anak ni 1.4. See? 5. Oh, tinggi. Dia setara dengan kereta Lexus LC 300 500 kan. LC yang ada kat bawah kan? Lexus. Bukan. Tu ini pula. Tu kalau aku aku ikut dah. Monica? Mercedes AMG. AMG. MG. Oh, okay. Yang 2 pintu. Dua pintu lah kan? MG. Class punya. Oh, G-Class. G-Wagon. G-Wagon. Dengan Range Rover. Range Rover. Okay. 1.5. Wow. Not dan cannot. Kalau nampak kereta ni macam macam orang filsawan. Slay. Saya nak Want that car. Aku pas dulu, Aiman. pas dulu. Aku pas dulu. Kalau aku, cita-cita aku tak tinggi. Aku just nak Civic. Sebab Civic tu nak Elantra. Sebab nama dia Rancho tu. Sebab nama. Elantra. Apa yang rancak? Apa yang rancak? Bunyi macam kilat tu. Oh, okay lah. Okay, aku dapat relate lah. Tapi takkanlah itu je kot. Ni tak? okay, nama dia Rancho. Elantra. Murah pun murah. 150,000 dah. Okay lah. Okay. Standard murah tu, technically. Dia pada Hyundai. And what are you doing? Like kereta idaman yang mampu Mampu minyak. Yang kita macam, kita kata bukan fantasi. bukan fantasi. Bukan fantasi. Faham. And like have you seen Elantra tu punya depan lah? Elantra tu punya depan like. Buka saya nak Elantra. Para Hyundai. ya. Okay lah. Astagfirullahaladzim. Apa nak? Ya. Is Lantra. Elantra punya depan tu ganas mak. Yang bawa aku yang nak. Bukan like literal, bukan literal. Okay. Oh ni. Dia macam very futuristic punya. Oh, dia macam kereta Infinity juga. Standard. Okay, macam itu ya. Sambung. Nah, kenapa Civic? Tak sandung. Civic tu technically aku dah kena spoil dah dengan Civic ni. Sebab sebelum ni ada kenalan aku buat Civic. Aku macam bapak selesok gila Civic. Yes. Civic memang selesa. Tambah apa ketam? Patut dia pun boleh jual Civic tu. Beli HRV. Tak, dia kata Civic ni. Sorry, ni jangan post tau. Okay. Civic ni engine dia cakap rosak and spare part dia susah nak dapat. Sebab dia ketam. Dia berjalan miring. Sebab ketam kan. Payah lah. Cakap ya go forward. Sebab tu orang guna 2 tahun orang jual. Accord tahan lama. Honda Accord. Honda Accord. 10 tahun pun dia say. But bearing dia problem. Honda bearing dia. Faham. Kena? Ya nak, dah dekat syurga oleh berapa dah tu? Syurga yang ke-7. Lepas tengok Astagfirullahaladzim. Kan? Yeah, basically aku punya kereta idaman ni very basic dah. Orang tak nak pun sebenarnya kereta ni. Selepas daripada kereta yang aku pakai sekarang, aim aku adalah Volkswagen Golf. Tapi orang cakap
Volkswagen Golf ni ada masalah dengan dia punya maintenance. Sebab apa Volkswagen kalau hantar pergi servis on time, Gone. dia punya panel tu menyala macam lampu Christmas. Semua dia naik kat situ. Okay, next level lepas bukan bayar sikit. Mak kan. Amin. Dah lepas first checkpoint, Volkswagen Golf tu. Next checkpoint. Point dia adalah guna idaman hati lah. Guna Range Rover Evoque. Oh. Okay. Kalau kahwin boleh buat, tukar kita kahwin tu kan? Tak nak lah. Kat time kahwin aku nak naik Rolls Royce. Next lepas Range Rover Evoque aku nak pergi ke tapi macam menang gelap. Yang G-Wagon tu. G-Wagon Yeah. So dua orang suka G-Wagon lah. Yeah, why they very sport. Macam handsome, very basically. Ini. I love you. Okay, faham. Masculine, handsome. Like, talking about Corvette kan tadi kan, aku pun suka Corvette lah. Tapi hantar apa-apa pasal Corvette punya macam Peace Life lah. Betul tak? Tak nak. Corvette tu macam kereta. Dia sports car lah. It looks so good. Antara Ferrari cantik juga. Lamborghini cantik, tapi Lamborghini tu dah like overrated sikit lah. Tapi Corvette like meleleh lah aku kata. Sleek. Ya, like Corvette CORVETE. Tapi kau kenapa kau rasa kau tahu ke sikit pasal servis Corvette ke apa? To be honest, aku tak tahu sangat. All I know is that macam hari tu aku tengok satu YouTuber favourite aku yang nama dia Emiro. Cantik dia by the way. What? Ini ada perempuan. Dia beli Corvette and bapak Corvette dia comel gila. Like dia kata vibrant blue lah. Okay. So macam lepas aku tengok macam Corvette ni comel gila. Macam interior dia pun boleh jadi vibrant blue. Okay. And then like aku macam yang tu kita kata betul-betul penghujung bukit lah. Oh, ni faham. Dok. Tengok dia orang ni. Nak Corvette ni? Memang kita kena G-Wagon baru lah. Kesukaan kita orang. G-Wagon lah. Tak, ni tengah tengok. Rancang. Aku mengaku benda tu handsome. Macam Ferrari tu, macam Mercedes. Tak. Aku mengaku. Aku rasa kita dah manage to convert dua perempuan ni untuk suka Corvette. Alhamdulillah. Tak juga. Dia Still dengan Mercedes dengan Range Rover. Tak, cuba try tengok Lexus LC 2300. saya tak spare. Lexus Pinto. Cuba try tengok Alfa LC. LC 300 kau tak set aku. Tengok sikit. Handsome. Okay tu. Dia tak insert, dia tak maskulin. Dia tak macam dia tak seksi. Yes, we want the sexy one. Kalau nak masuk ni Kenapa ni macam kalau hantar kalau tengok macam game macam cerita karakter kan ni kau main karakter tak pakai kereta ni. Tak betul. Apa itu kau anjing? Harap ni betul dia punya standby. Main karakter tak pakai kereta ni. Kau je stand mana set. okay lah, aku accept. Dah aku tak kira. Ada charm dia di situ. Ada charm dia ni. Untuk sebut benda ni mesti macam orang pun boleh kata setengah-setengah orang suka dengan bentuk ni, setengah-setengah orang tak suka. Dia Sensitif lah. Side character behaviour. Toyota Supra. Oh, yang baru. Tunjuk aku lupa Supra nampak macam mana. Supra baru baik tu. Dalam otak aku fikir design Tesla. Nampak lah ada Supra baru ni wide gila man. Like serious, aku Dia sedan ke apa? Dia sedan. Nah. Dia sport car lah. Dia jadi M lah. Aku pernah nampak dalam hidup aku nampak 3 kali kereta tu depan. Satu kat Penang ni. Lalu dia bagi tahu aku nampak. They never just talking about cars. Alhamdulillah. Okay lah. Kereta Supra tu cuy. Aku suka Supra baru. Supra baru. Dia almost dia ada macam Mazda sport car juga tau. Dia ada design macam Mazda. Miata? sikit. No, bukan. Apa nama? RX-7? No, bukan. RX. Maybe kot. Saya tak ingat nama dia. Miata kot. Dia more tu. Dia depan ni macam Mazda. Very masculine. Ya. Tapi
Panjang dari topik kita pasal kita. Memang kita mempunyai minat yang sama. Tak cakap asal motor ni yang datang banyak. Dengan spoilers dah. Ya. Dengan spoilers Sebab dia orang berdua ni not passionate into itu, not into bike sangat. aku okey ya. Aku biasa masa watch aku. Kalau nak kata sembang pasal Hanli di fiction memang. Ali apa? Ali dia. Ali apa? Ali Division. Division berapa? Dia macam master ni. Apa nama master? RX-7 kot. Dah salah. RX-8 right? Aku suka motor apa? Like aku punya next aim aku nak beli motor Royal Enfield. Kalau saya Royal Enfield. Memang next lah. Kalau saya ready nampak baik-baik orang yang nak naik motor yang relax. Oh ya, klasik. Oh my god. Lagu pun suka klasik. Tunggu aku bawa machine gun juga. Sidecar tu. Well, to be honest about motor aku banyak sangat. All I just want is like a sport bike. Baik lah. Not that dreamy lah untuk aku. Faham. Tapi aku tak mahu sport bike murah sangat. Nanti macam orang yang tahu alah. Aku dia acop lah. Aku teka. Kau seki ninja. Dah, aku tak tahu. Saya punya. Oh, kan. Aku legit tak tahu. Apa pun nama untuk motor. Suka yang 600 seribu. Paling busuk betul Pulsar. Okay, besar. Okay. Pulsar tu murah kan? Moderna tak? Pulsar bawa masuk Moderna dia bawa masuk kan? Betul. Tu lah kawan aku lah beli Pulsar. Sebab tu je lah. Sebut kilo. Nanti tahu mat boleh. Tunjuk lah aku. Kalau aku boleh bercinta motor, bercinta orang motor ni. Tak apa tambah kalau dia lagi berat lagi dari itu. Garang tak? Motor ni lagi garang lagi betul? Dia depends lah. Aku Kalau aku nak sport bike kan, aku nak sport bike tu bertanduk. Kan? Tambah tak tu. Alah, aku nak custom bagi dia tanduk ke depan. Gila, ambil masa satu orang yang gila. Memang 6 Disember ni gila. Tapi aku tak mahu langgar orang dia tu. Kalau langgar tu Masya Allah, sorry lah memang. Bukan dia dah masuk. Wow, MT pun semua MT. Tengok. MT25, MT09. Dia naked dah. Naked, yes, naked. Tubuh tanduk sedap. MT elok weh kalau tak tanduk kat depan. Wingster. Jangan nak. Aku rasa macam kita dah ada masa untuk apa ni? Kita boleh buat podcast tu. Motor dan printer lepas ni kalau hampa like benda ni, hampa like banyak-banyak. Subscribe, share. Yes. By the way, this is podcast ni kan baru start and of course ada banyak kekurangan lagi pada kami. But kami buka untuk apa-apa tetamu. Kalau korang ada macam something nak tong, are you interested to come here? Macam influencer ke apa-apa ke? Kalau bukan siapa-siapa pun, kalau rasa macam ada life story yang interesting, datang lah hari ni. Contact us through our like email or something. TikTok, Watak Kongsi. Ya, TikTok Watak Kongsi. Kita ada TikTok. Kita ada Instagram. Kita ada Instagram. Kita ada Facebook. Right? Yes. Dan obviously kita ada YouTube lah. Yeah. Kita ada YouTube. And YouTube kami for now like yang ni benda pertama lah kami betul-betul like invest untuk YouTube kami and look forward to like the next video lah and bukan podcast je, maybe like one day kita ada peluang nak buat specials ke or like anything more fun than just news. So like korang tolong support kami and tu je lah. See you guys next week. Next podcast. Apa tajuk kita? Apa tajuk podcast? Apa tajuk podcast kita? Dengar dulu kan. Dengar dulu lah ya guys. Bye. And Monica wish siapa yang menyambut Chinese New Year, Happy Chinese New Year. Kami suka. Ya, sebab kami Selamat tambah Cina. time Chinese New Year kan. So yeah. So everyone, thank you for watching, thank you for listening. So yeah. See you guys next time. Bye.